Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik atau berdiam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Lembah Kelang 91.5 FM. Dapatkan buku-buku IKIM dalam bentuk e-book. Boleh dibaca di mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menerusi telefon pintar anda. Pembelian sangat mudah dengan saiz fail yang kecil. Semuanya di hujung jari anda. Layari laman sesawang IKIM Niaga dan pilih e-book. Seterusnya tekan pada buku yang anda inginkan dan akan dihantar terus ke laman sesawang eCentral. Mudahkan, dapatkan sekarang. eCentral adalah sebuah platform buku digital yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih 350,000 judul dari dalam dan luar negara. E-book penerbit IKIM pun ada. Adakah anda tahu, di Malaysia, kita menggunakan air lebih 200 liter seorang setiap hari, bersamaan 72,000 liter seorang untuk setahun. Lebih dari 90% penggunaan air isi rumah adalah di sinki dapur, tandas dan mesin basuh. Kajian mendapati, akibat tabiat dan penggunaan peralatan yang tidak cekap air, kita telah membazirkan hampir 50% dari hasil alam ini dengan sengaja. Itulah situasi yang sedang kita alami sekarang akibat kesedaran yang masih rendah di kalangan pengguna di negara kita. Menjimatkan air bermaksud menggunakan bekalan air kita dengan bijak dan bertanggungjawab melalui penggunaan produk cekap air. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) kini telah mewajibkan pemasangan produk cekap air jenis pilih air, pancuran mandi, urinal dan tandas dui sumbahan yang mampu menjimatkan bil anda, membantu memelihara alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan tenaga di loji-loji. Seterusnya, ia akan menjadikan industri perkhidmatan bekalan air dan pembentungan lebih mampan.
Setitis air yang kita bazirkan hari ini adalah setitis yang diambil dari generasi yang akan datang kerana mungkin suatu hari nanti sumber air akan ada hadnya. Gunalah produk cekap air. Mesej ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, melestarikan perkhidmatan air. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kekalkan pendengaran anda di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Saya Syafiq masih lagi temankan anda untuk destinasi IKIM dan kita berada di Selasa petang. Hari ini 10 Zulhijjah 1442 Hijriah bersamaan juga dengan 20 Julai 2021. Salam Aidiladha untuk semua pendengar Radio IKIM. Okey, kita nak sambung lagi bicara kita seketika lagi mendengarkan rancangan Islam Agamaku. Kita nak dengarkan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarakanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan kita nak bincang dengan tajuk petang ini sesuai dengan yang kita raikan hari yang penuh keberkatan hari ini, Aidiladha. Okay? Kita nak cerita tentang keindahan syariah dalam ibadah kurban. Jadi anda boleh sama-sama sertai kita untuk tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 017129004004. Nantikan sama-sama selepas ini rancangan Islam Agamaku. Kekal bersama Radio IKIM. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Ku menyahut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Puji nikmat dan kuasa milikmu tiada setara. Hadirku menuju kota yang mulia, ku serahkan harta benda jiwa raga demi mengharapkan mampu tertahan lagi bila ku menatap Baitullah yang suci. Ya Allah, ampuni diri ini. Sesali dosa, ku panjatkan doa, kabulkanlah permintaanku. Dunia dan akhirat kurniakan rasana, jauh dari siksa neraka.
Ibadah korban adalah ibadah sunnah yang dituntut. Ibadah korban juga menjadi simbol ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakanlah ibadah korban dengan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang itu dikatakan sanggup berkorban demi sesuatu selagi mana mereka tidak melaksanakan ibadah korban sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sertai kempen ibadah korban di Bumi Anbiya bersama Aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk penyertaan. Hubungi Aman Palestin di talian 03 8926 7019 untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu. Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Sidang pendengar sekalian, membaca kisah-kisah Rasul dalam Quran tidak wajar hanya sekadar mengetahui jalan cerita. Bahkan perlu kepada penakkulan sehingga kita mencapai ibrah daripada kisah-kisah tersebut. Hanya golongan yang dipanggil sebagai ulul albab, iaitu orang yang punya akal yang sejahtera dan baik sahaja yang mampu memperolehinya. Antara kesimpulan ibrah yang penting daripada kisah-kisah Rasul itu ialah: pertama, pengkisahan umat-umat terdahulu dalam Quran memadai bagi mewakili seluruh umat sejagat. Yang kedua, di zaman-zaman mana jua pun atau di tempat mana sekalipun manusia itu hidup, manusia tetap manusia, tetap mempunyai potensi dan kelemahan yang sama. Yang ketiga, kesalahan yang dilakukan oleh umat terdahulu yang menyebabkan mereka diazab Allah juga sedang dilakukan oleh manusia pada akhir zaman. Walaupun Allah tidak mengazab umat akhir zaman kerana kemuliaan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan azab mereka juga ditangguhkan hingga hari kiamat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un
في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر. Inspirasi, Inforia, Islami, sembunyi di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Syukur, Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan di Destinasi IKIM bersama saya Syafiq, dan kita nak teruskan perkongsian di petang ini menerusi rancangan Islam Agamaku, dan kita jemput anda untuk sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk sama-sama kita bawakan bicara ini dengan penuh manfaat. Jangan lupa share untuk siaran kita ini, semoga kita dapat sebarkan lagi kebaikan untuk orang lain juga. Amin, insyaAllah. Okay? Dan seperti biasa, untuk rancangan Islam Agamaku, kita akan bersama dengan tetamu kita di talian saat ini yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, yang anda pun kekal berada di talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita hari ini? Baik, Alhamdulillah, baru buat korban tadi. Alhamdulillah, harapnya semua lancar sebaik-baiknya dekat sana juga Doktor. Buat sembelih ayam saja. Dia erti korban tu boleh terjemah dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Allah. Nah, ya, betul. ambil semangat saja. Betul Doktor. Kita harapkan baik-baik juga. Salam Aidul Adha untuk Doktor. InsyaAllah seisi keluarga di sana. Semoga kita juga kekal dengan selamat dekat tempat kita masing-masing. Amin, insyaAllah. Baik Doktor, petang ni kita nak bincang berkaitan dengan tajuk memang dekat dan rapat dengan kita dalam peristiwa korban yang kita lalui sekarang. Okey, kita nak bincang dengan tajuk keindahan syariah dalam ibadah korban. Pastinya kita nak teliti kembali mungkin sejarah kisah dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan di awal ni Doktor, mungkin dengarkan sedikit mukadimah Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq. Seterusnya sidang pendengar, penonton Radio IKIM, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi topik bicara kita pada petang ini berkait dengan ibadah korban. Ya, kebetulan kita berada dalam Hari Raya Aidul Fitri. Jadi kita nak tengok dari sudut keindahan pensyariatan atau keindahan syariah dalam ibadat korban. Kenapa kita melakukan ibadat korban, ya? Kenapa kita berbangga-bangga, ya? Ini lembu saya, ini kambing saya, ya, kita nak buat korban. Sedangkan yang kita nak banggakan itu adalah satu benda yang kita katakan orang hari ini anggap sebagai menyiksa haiwan. Ya, orang Islam sekarang berbangga-bangga nak siksa haiwan, nak sembelih haiwan banyak-banyak dan sebagainya, bergelimpangan darah, ya. Kemudian kepala lembu tu disusun 10 ekor lembu, tengok 10 ekor kepala, ya. Kenapa orang Islam bangga dengan ibadat korban, dan kenapa Islam menyuruh menggalakkan ibadat korban, sedangkan pemikiran segelintir masyarakat hari ini melihat ia satu bentuk kezaliman kepada haiwan, ya. Jadi sini kita nak melihat keindahan syariah dalam ibadat korban, ya.
Sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, haiwan yang dikorbankan itu dikorbankan dengan kaedah sembelihan. Haiwan korban itu haiwan yang dikorbankan dengan kaedah sembelihan. Disebut dalam bahasa Arab sebagai az-zabhu. Zabh, haiwan yang zabih, yang disembelih. Jadi haiwan yang disembelih itu, kalau kita tengok dalam pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Mula-mula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat ihsan. Sifat ihsan ke atas tiap-tiap sesuatu. Setiap perkara tu dia mesti ada ihsan. Mesti ada ihsan. Maknanya mesti elok, mesti buat elok-elok. Setiap perkara tu mesti ada ihsan. Kemudian di hujung hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pasal sembelihan, wa idza zabahtum fa ahsinu dzibha atau kama qala. Maka apabila kamu nak menyembelih haiwan, maka ihsanlah, perelokkanlah tata cara sembelihan itu. Jadi bila sembelih tu dengan tata cara yang elok, maka itu dikira berbuat ihsan kepada haiwan. Jadi DJ Syafiq, kalau kita bandingkan korban dalam Islam dengan korban dalam beberapa agama yang lain. Jadi dalam Islam ni dia sembelih. Dia sembelih. Ada agama yang lain dia tak sembelih. Ada agama yang dia tetak dia dari atas ni, daripada tengkuk atas ni, dia bukan daripada bawah dia ni. Bawah ni lembut, atas ni tulang kan, medulla oblongata sini ni, medulla oblongata kita kan, dia tetak terus kat sini. Jadi bila tetak pancung, putus kepala. Itu satu bentuk agama. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh sembelih di sini. Ada agama lain dia suruh tetak pancung kat sini. Satu bentuk agama. Ada agama dia tak sembelih, dia tak tetak, tak pancung, dia tikam terus. Maknanya dia nak ambil darah, dia cucuk perut, bagi darah tu keluar, dia tikam, kemudian dia lumurkan darah tu, makna lumurkanlah duit ke apa-apa, nak ambil barakah dia, keberkatan dia. Binatang tu tak mati lagi. Tapi sudah ditikam. Itu ada satu agama lain daripada agama Islam. Ada satu agama yang dia pukul binatang tu sampai mati, pukul di kepala dan sebagainya. Jadi ada beberapa cara di luar sana. Kaedah korbankan haiwan ni ada yang pancung, tetak, ada yang tikam kat perut ke apa-apa. Dia nak ambil kaki, dia potong kaki saja ada, ataupun dia pukul haiwan tu beberapa kali sampai mati. Tapi Islam dia ihsan, dia mengajar kita sembelih. Jadi bila kita tengok kaedah sembelihan ini, kita tengok kaedah sembelihan, kajian di Jerman, kajian dari Jerman, orang buat kajian terhadap kaedah sembelihan dalam Islam ini, diletakkan alat ECG ke EEG tu, nak tahu kadar denyutan sakit dan sebagainya tu kepada haiwan tu, letakkan sembelih. Bila sembelih tu kajian orang belah Jerman, non muslim buat kajian, rekod kesakitan the first 3 second. The first 3 second, 3 saat yang pertama itu sangat minimum tahap kesakitan 3 saat, dan 3 saat yang kedua, saat yang keempat sampai saat yang keenam tu boleh kata tak ada, dan lepas 6 saat tu tak ada sakit apa dah. Boleh kata sangat-sangat minimum. Sangat-sangat minimum. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni bila dia potong sekali potong tu,
Dia sekali potong tu dia potong urat mare, urat makanan, wadajai ni yang 3 jenis urat tu. Dia memutuskan, tapi bahagian ni yang pam darah dan sebagainya masih bergerak, jantung masih bergerak, tapi yang nak saraf sakit dia, nak isyarat kepada otak saraf sakit tu sudah diputuskan. Jadi sini kita katakan keindahan ibadat korban tu dari sudut kaedah sembelihan itu pun kita nampak sudah cantik ya. Kerana dalam tuan-tuan boleh buka kajian itu ya, itu haiwan yang disembelih dengan cara Islam, dia tidak merasai kesakitan, ataupun kesakitan itu sangat minimum dalam 3 saat yang pertama tu saja. Jadi kemudian walaupun binatang tu mengelupur dan sebagainya, tapi bukti saintifik menunjukkan sudah tidak ada kesakitan ya. Kemudian bila ni darah tu keluarlah. Kalau kita kata kaedah yang kita kata tetak pancung, darah tak memancut keluar. Darah tu masih ada dalam daging, banyak dalam daging. Jadi bila darah banyak dalam daging, darah tu tempat berkumpulnya kuman, sebab binatang dah mati, jadi ada bakteria dan sebagainya. Tapi dalam Islam bila dia sembelih ni, ya, darah memancut keluar, maka daging tu dia kosong daripada darah, daging tu jadi elok. Di sinilah dia nak menunjukkan sikit sebanyak keindahan korban ya, dengan kaedah sembelihan dalam Islam tu. Kalau kita bandingkan dengan kaedah pancung, kaedah tetak sampai mati, kaedah tikam perut, potong kaki dan sebagainya, Islam tidak mengajar sebegitu rupa. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia doktor kaedah dan juga pensyariatan yang mengikut kaedah Islam di situ. Masya-Allah. Okey, kita nak bincang-bincang lagi selepas ini, tapi sebelum tu kita nak bawakan juga ruang peluang kepada sahabat-sahabat pendengar untuk anda boleh sama-sama tanyakan soalan di talian WhatsApp konti, hantarkan sekarang di talian 0112-004-004. Juga boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini buat anda kekal bersama Radio IKIM. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا
يغفر الذنوب إلا أنت. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq. Pertemuan kita di petang ini membawakan rancangan Islam Agamaku. Di talian kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, dan kita bincang tajuk petang ini berkaitan dengan keindahan syariah dalam ibadah korban. Masya Allah, Doktor. Kita nak bincang-bincang lagi, Doktor, tajuk ini bagaimana pula, Doktor, untuk syariat yang dituntut, yang diterangkan dalam Islam menerusi ibadah ini, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi saya dah sebutkan tentang kaedah sembelihan. Ya. Jadi kalau orang kata zalim kepada haiwan dan sebagainya, maka tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, kita boleh bandingkan dengan agama-agama yang lain, bagaimana kaedah korban dalam agama yang lain. Dan kita akan dapati kajian saintifik menunjukkan bahawa kaedah korban, ya, sembelihan dalam Islam itu kaedah yang terbaik, iaitu ihsan, ya, sangat ihsan kepada haiwan, dan dagingnya itu adalah daging yang baik kerana bersih, ya, suci, darah tu mengalir keluar dengan begitu banyak. Sebab kita nak makan daging, kita bukan nak makan darah. Jadi kalau kita darah tu tak mengalir keluar, darah tu berada dalam daging dan sebagainya, maka kita bukan makan daging lah, kita makan darah, ya. Baik, ini satu contoh kita nampak keindahan Islam, ya, berbuat ihsan kepada haiwan, ya. Bukan kata buat ihsan tu tak sembelih, taklah. Jadi maknanya kalau tak sembelih tu tak seimbang lah ekologi dunia ni, ya. Kita tak dapat makanan, haiwan terlalu banyak, ya, kambing beranak cepat dan sebagainya, ya. Yang kita makan tu makanan yang tak pupus, kambing, lembu, kerbau dan sebagainya. Kita tak korban harimau kerana harimau tu haram dan harimau tu mengalami kepupusan. Kita tak korban gajah kerana gajah tu haram kita makan, dan gajah tu mengalami kepupusan. Jadi keseimbangan dunia ni Allah Ta'ala ciptakan haiwan yang halal dimakan, haiwan tu tidak mengalami kepupusan, makanlah, ya. Banyak mana sembelih, banyak lagi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi itu kita nampak keseimbangan, kecantikan, ya, dalam sudut ibadat itu, ya. Kalau Islam suruh kata kena korban harimau, kena korban singa, ya, duduk Afrika tu korban harimau, korban singa, ya, jenuh lah, ya. Tapi tengok, ya, maknanya syariat Islam ni dia dah perfect, dia dah sempurna, ya. Yang duduk Afrika mana pun korban kambing, korban lembu, ya. Jangan korban singa, jangan korbankan harimau dan sebagainya. Baik, satu lagi, ya, yang kita boleh lihat bagaimana kaedah syariah dalam pengagihan daging korban, ya. Jadi daging korban ni diagihkan ke mana? Ininya indahnya syariat Islam ni. Apabila kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan tentang agihan daging korban ini. Misalnya dalam suratul Haji. Dalam suratul Haji pada ayat 28 dan ayat 36. Ayat 28 surah Al-Haji dan ayat 36 surah Al-Haji juga Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah daripada haiwan korban tu, makan. Orang yang buat korban, peserta ibadat korban tu makan, ambil daging tu makan, ya, untuk kamu makan. Wa at'imul ba'isal faqir, dan bagilah daging korban itu kepada orang yang sangat-sangat fakir, sangat-sangat miskin, yang memerlukan makanan, yang susah kehidupannya, bagi daging itu kepada mereka. Ini keutamaan, ya, keutamaan. Begitu juga ayat 36 suratul Haji, Allah Ta'ala sebut
fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Maka makanlah daripada ibadat korban daging tu dan bagilah daging tu kepada orang yang qani', bagi kepada orang yang meminta, orang yang tak minta. Dia susah tapi dia tak minta. Dia tak minta. Kita tahu sendiri dia ni susah ni, ya. Tapi dia tak minta, bagi. Ya, kita kena carilah orang susah. Wal mu'tar, dan orang susah tapi dia meminta, yang angkat bendera putih dan sebagainya. Kita tak kacau lah itu soal-soal apa agenda itu. Tapi mana orang yang meminta bantuan, dia minta sedekah tepi jalan, dia angkat bendera putih ke apa ke, ya, makna dia perlukan bantuan. Kalau qani' dia tak perlukan bantuan, tapi kita tahu dia susah, ya, kita panggil anak dia, hari ni makan apa? Nasi kosong dengan telur. Semalam pun sama, nasi dengan telur. Kemarin dulu nasi telur. Maknanya susah ni. Ya, tapi kita tak pernah tengok dia minta bantuan. Ya, bagi sembelih tu, bila kamu buat korban sembelih, kamu makan sikit, bagi, hadiahkan, sedekahkan kepada orang yang miskin walaupun dia tak minta, dan orang miskin yang meminta. Jadinya ibadat korban ni bukan kita nak bagi daging tu kepada Tuhan. Bukan kita sembelih lembu, kita tinggal kat tepi surau ni. Nak buat apa ni? Nanti Tuhan makanlah malam ni. Tak, Tuhan tak perlukan makanan. Tuhan tak perlukan rezeki daripada kita. Tapi ibadat yang kita buat ni, yang kita sembelih ni, bukan untuk Tuhan. Kita sembelih kerana Allah. Kerana Allah suruh kita melakukan ibadat. Tetapi manfaat ibadat itu, daging itu dapat kepada kita. Kita yang buat korban dapat makan, ambil hati ke apa ke, ambil daging 1 kilo 2 kilo. Orang yang sekeliling yang susah pun dapat merasa. Ini indahnya, ya. Ada sebahagian agama dia macam persembahkan kepada sembahan. Maknanya letak daging. Kalau Arab dulu dia letakkan daging, dia letakkan darah, dia lumurkan darah haiwan korban tu ke Kaabah, ya. Daging tu makna lemparkan ke Kaabah, ya. Tuhan nak makan daging tu, lebih kurang begitulah, ya, lebih kurang. Tapi dalam Islam tidak. Allah tak perlukan makanan, Allah tidak perlukan darah haiwan korban, Allah tak perlukan daging haiwan korban. Cuma kamu niat sembelih kerana Allah, mematuhi perintah Allah, daging itu kamu ambil lah, makanlah, sedekahkanlah, ya. Jadi sini maknanya kita sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada jiran-jiran kita yang susah, kita hadiahkan kepada kawan-kawan kita mungkin tak susah tapi kita nak bagi hadiah atas dasar kawan baik kita, jiran terdekat kita, ya, kita hadiahkan, ya. Bila hadiah tu dia rasa seronok, ya. Tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah. Bila kamu sering memberi hadiah, kamu akan berkasih sayang, ya. Kita bagi daging 1 kilo, ya, daging lembu 1 kilo, kita buat korban, ya. Jiran kita pun balas balik 1 kilo daging kambing, kan. Bagi yang 1 kilo daging lembu, dia balas dengan kambing biri-biri 1 kilo. Jadi seronok asal, ya. Seronok asal, ya. Yang nu pula balas pula dengan daging arnab. Korban kan? Tak korban saja sembelih, ya, nak bagi kan. Bagi sedekah. Kita dapat merasa bagi sedekah ke, bagi hadiah ke, ya. Jadi yang susah kita bagi hadiah, kita bagi sedekah. Dia dah lama tak makan daging, makan telur je, kan, kosong. Dia rasa seronok bila dapat 1 kilo 2 kilo boleh makan untuk sehari 2 hari, ya. Ini keindahan syariat Islam, ya. Nak jamu orang makan, hari raya ni hari makan, jamu orang makan, jamu bagi, ya, bagi daging. Mana bukan sekadar daging lah, maknanya nak bagi beras ke apa ke, silakan. Ini konsep mana kalau kita perluaskan konsep ibadat korban tu, membantu orang yang susah dan sebagainya. Ini keindahan, ya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ibadat korban ni, ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Darah, daging haiwan korban, darah tu bukan itu yang akan mendapat redha Allah, bukan. Yang nak dapat redha Allah tu ialah ketakwaan, ya, daripada kamu. Ketakwaan itu
yang Allah Ta'ala nak tengok. Wallahu a'lam. Masya Allah, itulah yang penting takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping amalan ini dapat membantu antara kita yang memerlukan, insya-Allah doktor. Dan doktor, kita juga buka ruang peluang kepada sahabat kita untuk tanyakan soalan, pertanyaan. Ada sahabat kita ni bertanya, doktor, kalau seseorang itu ada berhutang, bolehkah dia membuat ibadah korban? Dan ada rata-rata juga yang bertanya, doktor, berkaitan dengan perkaitan larangan memotong kuku ataupun bulu di mana-mana anggota badan kita sewaktu kita dalam nak laksanakan ibadah korban. Apa hikmahnya, doktor? Kejap lagi mungkin doktor boleh terangkan kepada kita. Okey, kita nak berehat seketika, doktor. Kita akan kembali selepas ini. Rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita kata agama itu maknanya ikatan, pertama sekali ikatan Tuhan terhadap manusia. Bukan manusia mencipta nilai, batas ataupun ikatan-ikatan yang tersendiri. Yang keduanya, ia memang selari dengan sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu maha berkuasa lah. Allah itu layak untuk mengikat kita. Dan ikatan Allah terhadap kita itu juga ikatan yang membawa kebaikan, yang mengangkat martabat kita sebagai manusia. Kalau kita ikut, kita jaga diri kita dalam batas ikatan tersebut, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Logik atau rasionalnya ikatan itu kerana segala-galanya dari Tuhan. Wujudan kita pun dari Tuhan. Nikmat yang kita dapat bukan sehari dua tetapi setiap saat. Malah rugi sangat orang yang tak mengikat dirinya kepada pergantungan. Dia macam orang yang jatuh dekat laut ke, tiba-tiba bot karam, kapal besar datang bawa tali ke bawa apa, kita kata tak apalah, saya nak bebas. Sedangkan itulah satu-satunya pergantungan yang akan menyelamatkan kita. Jadi agama itu begitu. Agama memang dia ikatan, tetapi ikatan yang menyelamatkan, bukan ikatan yang melemaskan ataupun menghancurkan kita. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda inspirasi, informasi yang relevan dalam kehidupan hari ini dan sentiasa memberi panduan Islami dengan cara yang terkini. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Syafiq dan juga tetamu kita di talian ketika ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Universiti Putra Malaysia. Kita bincang dengan tajuk hari ini, keindahan syariah dalam ibadah korban. Baik doktor, kita teruskan doktor untuk mungkin boleh jawabkan doktor, berikan sedikit respon kepada sahabat kita yang bertanya doktor di talian ketika ini. Ada yang bertanya, doktor, kalau seseorang itu ada berhutang, bolehkah dia membuat ibadah korban? Dan tadi ada juga yang bertanya doktor tentang hukum apabila melarang memotong kuku ataupun bulu dekat badan kita ni, apakah perkaitannya, hikmahnya dengan ibadah korban? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, kalau seseorang ada hutang, bolehkah dia membuat korban? Tengoklah jenis hutang tu macam mana. Jenis hutang tu kena segera bayar ataupun ansur-ansur. Macam sekarang ni kita ni ada hutang kereta, ada hutang rumah. Hutang kereta 6 tahun, 7 tahun, hutang rumah 30 tahun.
kita ada hutang, boleh tak kita buat ibadat korban? Jadi kalau hutang yang ansurannya, hutang kereta, hutang rumah ini, maka dia tidak menjejaskan galakkan untuk kita melakukan ibadat korban. Sebab kalau kita kata ada hutang rumah 30 tahun, tak buat ibadat korban lah kan. Jadi hutang yang sebegitu tidak menghalang kita. Tetapi kerana dia tidak segera, dia ada berkala, dia dapat gaji potong, dia tak perlu segera Tetapi kalau hutang tu perlu disegerakan, deadline dia dah sampai dah, kena bayar kepada orang tu, bayar pada 9 Zulhijjah. Kita cadang nak buatlah duit tu kan. Jadi ketika tu membayar hutang itu lebih penting, lebih wajib daripada melakukan ibadat korban. Sebab kita hutang dengan orang ni, dia ada masa dia. Kalau kita kata bayar hutang orang ni 20 Zulhijjah, bayar hutang ni 20 Zulhijjah, satu bahagian lembu 700. Kita nak bayar hutang ke nak buat korban dulu? Kalau kita yakin lepas ni dia boleh dapat lagi duit, kita buatlah korban dulu. Sementara nak tunggu 20 Zulhijjah, ada 10 hari lagi tu, kita boleh cari lagi duit. Kalau boleh cari, kita buat korban. Kalau tak boleh, nak tunggu 20 Zulhijjah ni tak ada duit dah nak bayar, jadi kita dah berjanji dan sebagainya, maka ketika ini utamakan pembayaran hutang. Utamakan pembayaran hutang. Selain itu saya nak tambah sikit, kalau kita nak buat korban, bolehkah kita berhutang? Saja kita nak berhutang, nak buat korban, nak beli lembu, kambing, kalau kambing biri-biri RM1,400 kan, kita pun hutang je lah nak buat korban. Ada ulama kata boleh, kalau mampu bayar hutang lah tapi saya ingat tak perlulah kot. Saya lebih suka kata tak perlulah kita nak hutang dan sebagainya, semata-mata nak buat ibadat korban. Sebab ibadat korban ni dia satu sunnah, tapi dia bukanlah satu perkara yang wajib. Dia bergantung kepada istita'ah, kemampuan kita, sama sebagaimana ibadat haji. Baik itu tentang hutang dan juga ibadat korban. Soalan yang kedua tentang larangan potong kuku, kuku, potong misai, panjang rambut. Bila masuk 1 Zulhijjah, siapa yang nak buat korban, masuk 1 Zulhijjah, dia nak buat korban, fala ya'khudanna min sya'rihi wa asfari atau kama qala. Janganlah dia potong daripada bulu rambut, bulu misai dan sebagainya, jangan potong kuku sehinggalah dia selesai melakukan ibadat korban. Maknanya kalau ibadat korban dia 12 Zulhijjah, selepas 12 lah, lepas sembelih tu baru ni. Jadi hukumnya apa? Hukum tak potong ni, tak potong bulu, tak potong kuku ni, kita ambil pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunat sahaja. Sunat. Jadi kalau kita nak potong 9 Zulhijjah, nak buat korban ni esok ni 11 Zulhijjah kan, hari ni nak potong rasa rimas sangat dah, rimas panjang dah bulu hidung ni kan, tak boleh tahan, nak tunggu esok, potong je lah nak sunat kita tahan dulu, sunat tak wajib. Kita ambil pandangan tu. Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya maknanya bila kita sembelih tu maknanya kita dalam keadaan pembebasan diri kita tu dengan apa yang ada dalam diri kita, kuku, rambut bulu. Itu satu hikmah, kata sebahagian ulama. Kata sebahagian ulama yang lain, antara hikmah kita jangan potong bulu potong kuku ni sampai kita sembelih korban ni, dia macam orang buat haji lah. Orang di Mekah, dia buat haji, dia tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku, tak boleh potong misai sampai dia tahalul. Sampai dia tahalul awal. Dia ada 2 tahalul awal, tahalul sani. Dia kena tahalul awal. Bila tahalul awal tadilah, maknanya pagi 10 Zulhijjah ni dah tahalul awal tu. Dia buat 2 daripada 3 perkara tu, dah tahalul awal, baru boleh potong misai dan sebagainya. Jadi nak bagi serupa, kita tak pergi haji ni, nak bagi serupa, maknanya masuk 1 Zulhijjah tu kita nak buat korban. Orang sana dia tak buat korban lah, dia nak sibuk haji dan sebagainya, kecuali dia bayar dam je lah, tapi dia tak buat korban lah dia pun tak puasa 9 Zulhijjah, tak sunat. Kita sunat puasa, tak sama. Jadi dia tak potong misai, tak potong kuku, pasal dia ihram haji sampai dia tahallul awal. Kita yang nak buat korban ni
disunatkan tak potong misai, tak potong kuku dan sebagainya sampai kita tahallul kita sembelih haiwan korban kita tu. Jadi itu hikmah, kata sebahagian ulama, hikmah kenapa kita disunatkan tak potong kuku, tak potong bulu, misai dan sebagainya sampai sembelih haiwan korban. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia kalau ada pensyariatan yang sedemikian pasti ada kelebihan dan juga hikmahnya kenapa. Masya-Allah, kita ambillah sebagai satu panduan, menjadikan amalan sunnah kepada kita, menambahkan lagi amalan-amalan kita yang lain supaya banyak lagi pahala yang kita dapat, insya-Allah. Doktor, mungkin di ujung ni sedikit doktor kesimpulan yang kita boleh buat dalam tajuk ni doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ibadat korban ini dia ada kebaikan yang banyak, keindahan yang banyak. Di antaranya tadi tu dari sudut sembelihan tu pun dah elok, dah cantik. Elok dan cantik ni macam mana kita tahu? Kalau kita baca kajian saintifik tentang sembelihan dan kita bandingkan cara korban dalam agama-agama lain, kita akan nampak cara Islam adalah cara yang terbaik. Kemudian yang kedua, dari sudut agihan daging. Daging korban tu tak diberikan kepada Tuhan, tak diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada manusia, orang miskin, orang kaya, sahabat-sahabatnya, semua tu boleh dapat ya. Dan kita juga akan lihat keindahan bila kita buat ibadat korban ni, kita dapat bekerja sama, kita bergotong royong, potong lembu, potong kaki ya, tulang, masak, makan sama-sama. Kita nampak apa ni relationship ya, satu bond, satu ikatan yang kuat, kenal mengenal, boleh bantu membantu di antara satu sama lain. Inilah keindahan ibadat korban yang kita boleh nampak secara ringkas. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah doktor. Itu dia moga kesan ibadah korban ni akan terus diterapkan dalam kehidupan kita doktor. Bukan kata sahaja dalam bulan Zulhijjah ni saja, tapi dia punya kesan dia perkaitan ibadah korban ni mengajar kita pelbagai bentuk pengorbanan. Kalau hari ni doktor ada yang korbankan hartanya, masanya, tenaganya kan untuk agama Islam, membangunkan kehidupan ummah dalam Islam ini. Alhamdulillah, sama-sama kita ambil intipati pengajarannya. Masya-Allah. Terima kasih doktor atas perkongsian pada petang ini. InsyaAllah kita boleh terus beraya dekat rumah masing-masing doktor. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa lagi doktor untuk pertemuan yang akan datang. Doktor jaga diri baik-baik kat sana, jaga kesihatan. Baik insyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Kalau anda nak sama-sama dengarkan kembali, boleh sama-sama ke Facebook Live IKIM FM. Boleh tonton semula di situ. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi menerusi rancangan Islam Agamaku yang kita bawakan di setiap hari Selasa petang. InsyaAllah. Okay? Buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching 93.7 FM. A moderate amount of stress can help us perform better in challenging situations. However, too much or prolonged stress can lead to physical problems. It is important to manage your stress and keep it at a healthy level to prevent long-term damage to your body and mind. Look out for these common signs of distress: feelings of fear, anger, sadness, worry, numbness, or frustration, changes in appetite, energy and activity levels, difficulty concentrating and making decisions, difficulty sleeping or nightmares, physical reactions such as headaches, body pains, stomach problems, and skin rashes, or worsening of chronic health problems. If you experience these feelings or behaviors for several days in a row or weeks and are unable to carry out normal responsibilities because of them, seek a professional help immediately. There is no shame in seeking help. You're not alone on your battle of mental health. This mental health care message is brought to you by IKIM. أنس ابن مالك. هو أنس ابن مالك ابن النضر ابن دمدم ابن زيد النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة أو أبو حمزة. أمه أم سليم الرميساء بنت ملحان الأنصارية، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، ولازمه منذ هاجر إلى أن قبض.
ثم رحل إلى الشام ومنها إلى البصرة فمات فيها وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. دفن باللطف في موضع يعرف بقصر أنس. مات وعمره 83 سنة. Jika Anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan Anda. Janganlah Anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu, Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Suburkan amalan jariah dengan mendaftar pakej wakaf Al-Quran dan perigi buat umat Islam yang benar-benar memerlukan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 10 Zulhijjah 1442 Hijrah bersamaan 20